Moga dijauhkan daripada kematian yang mengejut yang tak sempat bertaubat. Tapi kalau mengejut sempat taubat dan keadaan yang baik, tak ada masalah. Bersungguhlah berdoa minta husnul khatimah. Alang-alang kita memang akan mati, siapkan awal-awal daripada sekarang rumah kubur kita. Hafal dan jangan tidur selagi tidak baca surah Al-Mulk. Jika tak mampu baca Al-Quran, juga tak mampu nak belajar, pasang dan dengarkan dulu surah Al-Mulk. InsyaAllah suatu hari nanti boleh diingat dan dibaca. Saya jumpa ramai orang tua yang jumpa saya cakap macam tu, Ustazah, Acik ni buta huruf, tak pandai baca Quran. Macam mana ni Ustazah? Acik rasa takut juga nak mati ni. Macam mana dalam kubur esok? Anak-anak tak boleh nolong, suami tak boleh nolong, kawan-kawan tak boleh nolong. Tapi katanya surah Al-Mulk boleh nolong. Okey. Surah. Assalamualaikum Ustazah. Saya minta Ustazah jelaskan, jika ada kematian apa hukum buka radio mengaji di tepi mayat? Saya mohon maaf, dari segi hukum saya tak tahu sama ada makruh ataupun dilarang dan sebagainya. Tetapi Allahu Akbar subhanallah, janganlah menggantikan diri kita dengan digital, dengan radio. Radio tu tak dapat pahala. Maksudnya radio tu bukanlah satu benda, bukan mukallaf nak menampung dosa ataupun pahala. Siapa anak-anak yang melakukan hal demikian, sedangkan itulah seakhir dia nak berbakti kepada ibu ayah, kepada si mati, lalu dibukakan radio saja diganti. Lepas tu sibuk duk masak lah, buat itulah, duduk jumpa orang lah, apalah semua. Sepatutnya ketika itu berada di sisi mayat, ucaplah perkataan yang baik-baik, bacakanlah Al-Quran sebaik-baiknya. Itu kan hadis Nabi sebut, sesungguhnya sesuatu itu, setiap sesuatu ada jantungnya. Maka jantung Al-Quran adalah Yasin. Bacakanlah kepada orang yang sedang menghadapi kematian, sedang nazak, ataupun setelah kematian. Di keadaan yang sangat sakit, baru lepas sakit kematian, ketika itulah bacaan-bacaan itulah yang akan membantu meringankannya, menyembuhkan sedikit sakit tu. Walaupun kesan sakit kematian dia akan beri kesan bertahun-tahunnya, bukan sekejap hilang sakit tersebut. Jadi Masya Allah, Allahu Akbar. Dari segi hukum saya tak pasti, tapi mungkin ia termasuk dalam perkara yang tidak disukai, tak dianjurkan dalam agama. Namun sekiranya contoh keadaan, ramai-ramai tu seorang pun tak pandai mengaji, semua tak pandai, ketika itu barulah soalannya dibolehkan daripada tak ada langsung bunyi ngaji tu, buka telefon pasang Yasin. Tapi mustahil keadaan ini nak berlaku ketika orang semua tak pandai ngaji. Saya baru ni kan, saya pergi hospital ziarah sahabat yang saya sebut tadi tu, seorang aktivis mu'alaf tu. Dia dulu kanser payudara, sekarang dah pergi kepada kanser paru-paru. Bila saya pergi ziarah dia, dia Chinese Muslim, sangat aktif buat kerja dakwah, kurus sangat, kurus kering. Ada anak 3 orang, ibu yang baik, yang solehah, wanita yang solehah. Bila saya pergi ziarah, dia pegang tangan, Ustazah, doakan saya sihat dan kuat. Kalaupun saya kena kemo nanti, dalam tempoh kemo dan sebagainya, doakan saya nak sambung kerja dakwah. Ada lagi mu'alaf yang belum pandai baca Quran Ustazah, ada lagi mu'alaf yang belum pandai solat Ustazah. Saya harap sebelum saya mati, ya Allah, fikir dakwah. Dia tak ada fikir pasal dia ni, dia tak takut Ustazah, mati semua orang akan mati. Walaupun saya dalam keadaan begini, saya nak jadi macam Nabi. Nabi mati dalam keadaan berdakwah, sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita semua pun akan mati, lebih baik mati dalam keadaan berdakwah. Sebab itu kita sebut, bila kita mati, di mana kita mati, macam mana kita mati, itu rahsia Allah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup sekarang. Sebab Imam Syafi'i sebut, sebagaimana kita hidup, begitulah kita akan mati. Siapa yang hidupnya sibuk fikir pasal dakwah, dia akan mati dalam keadaan berdakwah. Ada orang hidup dia sibuk nak cari orang susah, dia mati dalam perjalanan membantu orang susah. Saya nak sebut satu hadis Nabi kepada muslimat sekalian. Antaranya, amalan kita nak dapat husnul khatimah, sebab ia dilihat amalan umum kepada orang-orang yang dapat husnul khatimah, iaitu membantu fakir miskin, membantu orang susah. Hadis Nabi SAW, berpagi-pagi kamu
Kalau tak pagi, tak sempat pagi, tengah hari, petang pun boleh. Menunaikan hajat keperluan saudaramu lebih Allah cintai daripada iktikaf selama 10 tahun. Boleh bayang tak iktikaf 10 tahun? Kita pernah tak iktikaf di masjid satu hari? 24 jam tak balik-balik, zikir baca Quran solat, zikir baca Quran solat, sekejap zikir baca Quran solat. Susah. Nabi bersabda, barang siapa yang iktikaf satu hari akan dibina jaraknya dengan neraka 3 parit. Kita cakap 3 parit kecil ya, boleh lompat. Tapi Nabi jelaskan satu parit, setiap satu parit jaraknya antara timur dan barat, hujung bumi ke hujung bumi. Kita tak mampu satu hari, tapi siapa yang menunaikan hajat saudaranya, keperluan, fakir miskin dan sebagainya, Allah cintai, lebih besar ganjarannya daripada iktikaf selama 10 tahun. Tapi orang yang buat iktikaf selama 10 tahun ataupun 2 hari 3 hari, lebih besarlah sudah tentu. Janganlah pula bila kita sedekah, bang saya ni dah lebih dah pahala banyak sangat dari ni. Saya lebih banyak daripada iktikaf 10 tahun. Ui dahsyat ni. Tak boleh menyamakan buat kali-kali ikut akal kita begitu. Masya Allah. Tapi itulah perumpamaan yang Nabi buat, Nabi sebut supaya kita faham mengeluarkan harta. Sebab itu sifat-sifat orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat 105 tu, mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Ibu-ibu muslimat sekalian, kalau nak cari orang susah, cari mesti jumpa. Macam aib juga, kalau cari mesti jumpa aib orang. Ada orang kata pada saya, Ustazah, kampung saya tak ada orang susah lah. Saya rasa sekitar ni tak ada orang susah lah. Tahu tak nak cari macam mana orang susah? Cara yang mudah. Sebab saya dah buat pengalaman ni. Bukanlah sebab saya semata-mata saya nak sedekah, tapi kadang ada orang bagi duit untuk bagi fakir miskin, saya tak jumpa. Cara yang mudah, saya cuma hubungi guru saja. Cikgu sekolah anak. Anak saya bersekolah di 3 sekolah berbeza. Kita mesej je. Cikgu tahu tak, ada tak anak-anak pelajar-pelajar yang susah? Ramai, Ustazah. Sebab biasanya cikgu tahu mana pelajar yang tak ada duit belanja, mana anak murid yang susah dia ada rekod, mana pelajar yang pakai kasut buruk, baju buruk, yang tak mampu nak bayar PIBG, yang tak mampu nak ikut mana-mana persatuan yang berbayar tu. Kan nak beli baju tu, persatuan ni kena beli baju tu, baju seragam tu lah. Jadi cikgu mesti tahu. Lepas tu kita kena rajin sikit lah. Dah tahu budak tu. Ada pula yang kata, Ustazah, acik ni risaulah kalau bagi duit kat keluarga orang susah ni, nanti dia buat beli top up ke, dia buat beli benda-benda lain lah yang tak bermanfaat. Saya tolong fikir macam mana nak buat. Pergi jumpa cikgu tu, cakap, cikgu, saya nak menanggung belanja budak ni kat sekolah. PIBG dia saya bayar, itu saya bayar, tapi duit belanja dia hari-hari saya nak bagi RM2, contoh RM2. Tapi saya tak nak bagi pada dia, takut mak dia ambil, saya bagi pada cikgu. Jadi hari-hari boleh tak? Bila dia nak belanja, dia pergi jumpa cikgu. InsyaAllah cikgu kata boleh. Tak percaya, cuba buat. Tak percaya, cuba cari. Memang ramai budak-budak miskin, anak-anak orang miskin, ramai. Kalau saya buat pengalaman saya, jejak orang miskin senang. Saya pergi tengok rumah-rumah flat, rumah-rumah susah tu kan, jangan memilih. Ada orang memilih-milih. Kau semayang tak? Tak nak tolong lah. Semayang pun tak, macam mana nak tolong? Kau sendiri tak tolong diri kau. Saya nak bagi tahu, bila pergi memang ramai fakir miskin tak solat. Ada sekali saya pergi, saya tanya kiblat mana nak tupas semayang. Minta maaf Ustazah, tak tahu kiblat. Tak tahu arah kiblat. Bertahun-tahun hidup tak pernah solat. Kes semayang ada tak? Dah tak tahu kes semayang kat mana. Kita kiblat boleh cari, kes semayang tak ada. Lepas tu kita kata gini. Saya akan buat apa? Ambil wuduk sekarang, mai saya bagi tahu. Sekarang ada kiblat, pakailah apa pun sekian-sekian, semayang sekarang. Walaupun dia tak nak, saya kata kalau tak nak, saya takkan bagi bantuan. Yang kedua, kalau nak, kita bukan bantuan hari ni, seterusnya pun. Memang kadang-kadang kefakiran ini mendekatkan dengan kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Ada yang jawab, Ustazah, dulu saya semayang sama je, tak ada perbezaan pun. Jadi saya rasa macam tak perlu pun semayang. Ada orang tak semayang, lagi hidup senang, tengok macam orang kafir. Ada orang semayang hidup susah, tengok macam jiran saya, dia buat macam tu. Fikir dari sudut akal.
Tapi subhanallah, berapa orang kalau saya pergi yang tak pakai tudung, free hair, saya terus sahur pakai tudung. Sebab ustazah kan. Tapi masa tu saya tak jadi artis lagi macam sekarang. Maksudnya biasa-biasa je. Benda ni kita buat bertahun-tahun. Kita bawa terus tudung. Lepas tu bila dalam keadaan dia, okey, bila dalam keadaan begitu, orang yang susah dia ikut je. Dia pakai, lepas tu dia ambil wuduk, subhanallah. Orang yang beginilah sasaran dakwah kita. Janganlah pula sebab dia tak semayang kita sisihkan dia terus. Kalau kita boleh jadi asbab hidayah, Nabi bersabda, barang siapa yang menjadi asbab petunjuk hidayah kepada seseorang, ia lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah kenderaan paling mahal pada zaman Nabi SAW. Jadi Nabi kata, siapa yang menjadi asbab hidayah kepada orang lain, dia lebih besar harta ataupun dia dapat nikmat lebih besar daripada, ganjaran itu lebih besar daripada unta merah. Allah sangat cinta, Allah sangat suka. Bahkan kalau kita jumpa orang yang tak semayang fakir miskin, kita lagi suka. Semayang tak? Minta maaf, kami tak semayang. Lagi kita suka, lagi kita buat baik, lagi kita pujuk dia. Bahkan kita kata, selagi aku mati, sebelum mati aku nak pastikan ahli keluarga ni solat. Bukan bila tahu tak solat terus kita sisihkan. Buat apa kita tolong ustazah, dia tak solat, dia sendiri tak nak tolong diri sendiri. Memang mudah kita fikir, sebab mereka hidup dan membesar dalam keadaan keluarga tidak solat. Kita dibesarkan dalam keluarga yang solat. Yang saya sedih hari itu, bila saya pergi ziarah sahabat saya yang sakit kanser ni, aktivis ni, dia kata, ustazah, saya duduk dekat ward ini, selang beberapa katil je ada orang meninggal, berapa katil je ada orang meninggal. Dan saya sedih pada malam anugerah juara lagu baru-baru ni. Saya pun tak tahu pun ada malam. Betul tak malam anugerah juara lagu? Minggu lepas ke? Ke minggu lepas? Anak-anak yang jaga mak sedang nazak dalam wad tersebut duduk pasang melalui telefon ni. Saya kesian tengok mak tu menangis, tengah sakit, tengah nazak, anak duduk dengan anugerah juara lagu. Tapi mak yang sedang sakit, bayangkan, patutnya mak ketika ini sangat nak dengar apa? Ayat Al-Quran, zikir ke apa ke. Tapi duduk pasang kuat-kuat, saya duduk sini, saya dengar dia orang ni. Sebab yang jaga budak-budak muda. Allahu Akbar, Masya Allah, na'udzubillah.